Ibu! 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 Kamu ni kenapa, Haris? Ibu, Haris dapat kerja baru, Bu. Bos yang interview Haris semua tim Haris bekerja, Bu. Lah, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih sangat. Ish, kenapa terima kasih kat ibu pula? Yelah, Ibu kan selalu pesan dekat Haris. Suruh sedekah selalu. Sikit ke, banyak ke, besar hikmahnya kan, Bu. Ni Haris ikut pesan Ibu lah ni. Yelah, minggu lepas kan Haris dah hilang kerja, Ibu. Minggu ni Alhamdulillah, Ibu. Haris dapat kerja baru, Ibu. Ini semua rezeki daripada Allah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sangat-sangat, Ibu. Terima kasih. Sesungguhnya, jika kamu percaya akan amal sedekah, nescaya 1000 kebaikan akan datang kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah mampu mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan bersedekah. Ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan ialah penyakit kusta dan sopa. Tunggu apa lagi? Ayo berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Taman Nusa Bayu dan taman-taman rangkaian sekitarnya tidak mempunyai masjid maupun surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah kepada lebih 15,000 orang dan 40% adalah penduduk beragama Islam, menyebabkan penduduk di Taman Nusa Bayu dan sekitarnya sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Masjid Taman Nusa Bayu akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti dewan solat utama, dewan solat terbuka, bilik imam dan bilik bilal, bilik mesyuarat, bangunan tandas dan tempat wudu, tempat letak kereta, bilik pengurusan jenazah, dapur serta pelbagai lagi kemudahan bagi kegunaan muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta tetap menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayuh berinfaklah sebaik-baiknya dengan membangunkan rumah Allah ini. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. InsyaAllah rezeki akan diganda-gandakan di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak. Kita bersedekah, berinfak, berwakaf untuk pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu. Sedekahlah walau hanya sebiji kurma. Tajuk yang akan kita bicarakan bersama panel kita di talian Skype sekarang, Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan seorang pendakwah dan wakil Masjid Taman Nusa Bayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Selamat Raya, selamat berpuasa 6. Masya Allah. Jadi Ustaz, saya memang tertarik dengan tajuk kita pada kali ini. Sedekahlah walau hanya sebiji kurma. Jadi Ustaz, apa yang Ustaz boleh sampaikan melalui tajuk kita pada pagi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sekalian. Ada satu hadis Nabi SAW memberitahu, yang mana dari hadis ini menjadikan tajuk topik kita. Iaitu kata Nabi, tasaddaqu walau bitamratin fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Nabi pernah sebut, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji kurma saja. Ini Nabi pernah sebut. Walau bitamratin. Apa sebab? Kerana sedekah sekecil mana pun, hatta walaupun dia sebesar sebiji kurma saja, tetapi innaha tasuddu minal ja'i. Itu pun boleh mengenyangkan orang yang lapar. Wa tudfi'ul khati'ah. Dan menghapuskan dosa kamu seperti air memadamkan api. Allah. Maka hadis ini memberikan satu rangsangan pada kita, motivasi untuk terus menolong orang. Walaupun kita hanya mampu untuk menolong itu dengan sebiji tamal saja. Hatta dalam hadis yang lain pula Nabi menambahkan lagi, jangankan sebiji tamal, kalau tak ada setengah biji pun tak apa. Fattaqun nar walau bisyikkin tamratin. Jagalah diri kamu dari masuk neraka dengan bersedekah walaupun setengah biji kurma. Mana kurma sebiji, potong pula 2 lagi. Mana susah betul. Kata Nabi, faman lam yajid fa bi kalimati thayyibah.
Siapa yang tak mampu nak bersedekah, maka komenlah yang baik-baik, cakaplah yang baik-baik. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu kita ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia, ayuh jadi orang yang pemurah. Tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pun pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut pun peramah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak, menolong orang kita tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, orang miskin kita buat-buat tak nampak. Inilah orang hati busuk, perangai tak cedak. Bantulah, bersedekahlah, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Masya Allah, itu dia perbincangan yang cukup menarik pada pagi ini. Sedekahlah walau sebiji kurma. Jadi Ustaz, kenapa Islam ni memang sangat-sangat menganjurkan umatnya untuk bersedekah, berinfak, berwakaf? Kenapa Ustaz? Baik, dia begini. Kalau kita ini betul-betul cinta kepada Nabi SAW, kata para ulama, Nabi ni dia ada sunnah-sunnah dia. Tapi ada 7 sunnah Nabi, seorang pencinta Nabi mesti usaha buat. Tidak mesti hanya di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain. Apakah 7 sunnah itu? Pertama, tahajud. Mesti rajin tahajud. Yang kedua, jaga air semayang setakat mampu. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, jaga semayang duha. Yang kelima, baca Quran sebelum terbit matahari. Yang keenam, tidak meninggalkan semayang berjemaah di masjid, khususnya bagi orang laki-laki. Dan yang ketujuh adalah bersedekah tiap-tiap hari. Sebab itu kalau kalau kita nak ngikut sunnah Nabi, salah satu sunnah yang Nabi tak pernah tinggalkan adalah bersedekah. Maka ini sebab Islam sangat menyuruh umatnya untuk banyakkan bersedekah. Ini tanda orang cinta kepada Nabi. Dan juga dalam surah Munafiqun Allah Ta'ala merakamkan, orang yang dah mati nanti, antara permintaan mereka kepada Allah untuk nak balik semula hidup ke dunia, apa sebab? Majoritinya adalah mereka minta, Ya Allah, balikkan aku ke dunia untuk aku fa'asaddaqa, untuk aku melaksanakan sedekah. Kata ulama, ini menunjukkan orang dah mati, kalau dia diberi peluang hidup balik, dia tak akan gunakan peluang itu untuk nak pergi ke Mekah, untuk nak baca Quran, untuk nak semayang, tapi dia akan gunakan peluang itu untuk bersedekah. Why? Sebab sedekah dia adalah pusingan bonus. Kerana sedekah ini kita menyantuni orang. Kita ibadah adalah untuk diri kita sendiri, semayang untuk diri kita, kita ke Mekah untuk diri kita. Tapi sedekah ni melibatkan orang lain. Orang lapar menjadi kenyang, orang susah menjadi senang, orang tak ada masjid dapat masjid. Maka dia multiplier effects yang menyebabkan amalan sedekah ini sangat digalakkan. Itu dia. Jadi Ustaz, alang-alang kita dah berbicara berkaitan sedekah ni kan, saya dikhabar pun Masjid Taman Nusa Bayu, mungkin Pulau Johor baru ni pun sedang mengumpul dana untuk pembinaan sebuah masjid baru. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sikit? Ya, terima kasih banyak. Ini peluang yang begitu baik sekali. Pertama, sebelum kita cerita hal masjid ni, kita nak ajak pada muslimin muslimat. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, man bana masjidan lillah kamafhasi qitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina satu buah masjid, walaupun sebesar sarang burung merpati saja masjid itu, Allah akan binakan untuk dia satu rumah dalam syurga. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau bayangkanlah, kita ini nak menolong bukan nak buat masjid sebesar bilik ataupun sarang burung merpati. Ini masjid untuk penduduk Muslim di Taman Nusa Bayu. Yang mana Taman Nusa Bayu ini bukan sekadar untuk taman mereka saja. Bahkan penduduk-penduduk berdekatan pun di Taman Nusantara Prima, Apartmen Bayu Angkasa, perumahan RMMJ, kawasan perindustrian asasi, semua boleh mendapat manfaat daripada pembinaan masjid ini. Yang mana masjid ini insya-Allah kita akan siapkan dengan dewan solat utama, kita ada dewan solat terbuka untuk musafir yang nak singgah. Kita juga menyediakan bilik untuk imam dan bilal yang lebih selesa lagi. Jadi kita ingin mengajak seluruh muslimin muslimat untuk berinfak dan berwakaf sekarang untuk pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu ini. Insya-Allah masjid ini lengkap segala-galanya sebab masyarakat ataupun rakan-rakan kita di Taman Nusa Bayu sebelum ni mereka menghadapi masalah tak ada masjid. Jadi kita rasa simpati. Sedangkan mereka ini semakin bertambah penduduknya, sekarang dah capai saya ingat dalam 15,000 orang. Dan 40% adalah penduduk beragama Islam. Jadi kita mesti bantu saudara-saudara kita
untuk memiliki sebuah masjid di sana insya-Allah. Itu dia. Jadi sama-sama kita membantu untuk mereka untuk mendapatkan sebuah masjid supaya kita dapat banyak manfaatnya insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan pendakwa dan wakil Masjid Taman Nusa Bayu. Jadi penonton, inilah masanya kita terus kekal istiqamah daripada Ramadan sehinggalah Ramadan akan datang dengan apa? Dengan bersedekah, berinfak, berwakaf untuk pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu. Insya-Allah kita nak berhenti rehat seketika, jadi jangan lupa bersedekah. Sesungguhnya sedekah mampu mengobati penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ayo perbanyakkan amalan sedekah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang.